Istiadat angkat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri ke-11 antara fokus dari Sabah petang ini. Perinciannya langsung bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, Otto. Kerajaan negeri menzahirkan kesyukuran dan tahniah kepada Tun Musa Amam yang dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri bermula hari ini hingga 31 Disember 2028. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri berikrar untuk menjunjung perintah bagi melaksana tanggungjawab memimpin dan mentadbir negeri selaras kehendak Perlembagaan Negeri dan Persekutuan. Jelasnya kerajaan sentiasa berusaha memulihkan ekonomi negeri dan menyejahterakan rakyat menerusi perancangan rapi yang sedang dan akan dilaksana bagi memperbaiki serta meningkatkan infrastruktur negeri. Beliau berucap sempena istiadat lafaz sumpah jawatan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 di Istana Seri Kinabalu. Beliau turut berkongsi pelbagai inisiatif dan kejayaan yang dicapai kerajaan negeri sejak lebih 4 tahun lalu, khususnya usaha memulihkan ekonomi negeri dan menyejahterakan rakyat menerusi Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Menerusi Pelan Pembangunan SMJ, kerajaan negeri berjaya meningkatkan nilai pelaburan di samping menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Hasil negeri turut meningkat dengan kutipan hampir 7 bilion ringgit pada tahun lepas. Ia hasil komitmen tinggi pimpinan kerajaan bersama-sama penjawat awam selaku penggerak jentera kerajaan yang menghasilkan impak positif dalam pertumbuhan ekonomi negeri. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM disaran bekerjasama dengan Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pihak sekolah bagi mengenal pasti calon sijil pelajaran Malaysia SPM di kawasan berisiko terjejas banjir. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah awal perlu diambil bagi memastikan mereka tidak terlepas daripada menduduki peperiksaan penting berkenaan. Saya meminta kepada pimpinan masyarakat, UPPM, GKK, bekerjasama dengan PPD dan pihak sekolah untuk mengenal pasti mana-mana kawasan yang terjejas banjir, maka kita ambil peranan untuk membantu anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui pemberita selepas Majlis Ramah Mesra Prisma Warga Pendidikan DUN N31 membakut. Semalam 4 calon SPM di Kampung Memanjang Ladang Ahsan Beluran menerima bantuan pasukan bomba selepas terkandas banjir ketika dalam perjalanan ke sekolah untuk menduduki peperiksaan SPM. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Daerah Beaufort disaran membuat persediaan menghadapi bencana banjir sepanjang peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM berlangsung. Ia termasuklah meninjau kawasan berisiko banjir bagi mengenal pasti kawasan selamat untuk menempatkan calon peperiksaan. Terutama sekali yang perkampungan yang ada penempatan mereka di jajaran Sungai Padas. Inilah kawasan-kawasan yang mudah mendapat limpahan air banjir yang boleh menghalang mereka untuk datang ke sekolah apabila jalan raya sudah terputus. Dan tadi saya telah pun menyarankan supaya pastikan kampung-kampung ataupun lokasi-lokasi ini supaya dipikirkan anak-anak ataupun calon-calon ini mungkin ditempatkan di asrama dan sebagainya. Datuk Ruslan ditemui media dalam Majlis Restu Ilmu dan Sentuhan Nurani calon SPM dan STPM 2024 dan 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong Beaufort. Beliau mendoakan agar semua calon peperiksaan lulus dan mendapat keputusan cemerlang. Majlis dihadiri 154 pelajar SPM dan 84 pelajar STPM di SMK Gadong. Pewujudan persatuan bagi kaum ibu dan wanita diharap menjadi satu nilai tambah kepada usaha kerajaan membantu semua lapisan masyarakat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata peranan golongan berkenaan dalam sesebuah keluarga amat penting dalam memastikan kecemerlangan generasi akan datang. Peranan ibu adalah amat penting dalam satu
keluarga. Ya, mereka lah sebenarnya akan membimbing, mendidik anak-anak muda supaya tidak terjerumus ke perkara-perkara yang negatif. Malah mereka akan menjadi warga negara yang boleh disandarkan harapan dan dapat membawa kecemerlangan di masa hadapan. Beliau berucap dalam majlis makan malam penyampaian watikah kepada jawatan kuasa dan perasmian Persatuan Kebajikan Ibu-Ibu Sabah PKIS di Tawau. Tambah Dato' Nizam, kerajaan menerusi kementerian dan jabatan sedia ada antaranya Jabatan Kebajikan, Jabatan Hal Ehwal Wanita, Majlis Penasihat Wanita Sabah dan Yayasan Usaha Maju ditubuhkan untuk membantu kaum ibu. PKIS ditubuhkan pada 2019 bagi membantu kaum ibu yang kurang berkemampuan meningkatkan ekonomi mereka serta memastikan mereka berdaya saing dalam masyarakat. Memasuki lembaran baru 2025, golongan belia berharap kerajaan dapat menambah peluang pekerjaan bagi membantu meningkatkan sektor ekonomi negeri. Ahli Dewan Belia Sabah Sri Tanjung Rudi Haryanto Ghazali berkata, usaha itu penting demi kesejahteraan dan kemajuan Sabah. Selain tambahan peluang pekerjaan, Rudi berkata sektor pendidikan juga perlu ditambah baik, khususnya pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi menjadikan pendidikan lebih berkualiti. Justru bantuan pendidikan kerajaan wajar diteruskan bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan mendapat pendidikan berkualiti. Saya mengharapkan pada tahun hadapan peluang pekerjaan ataupun peluang pekerjaan kepada belia akan terus diperbanyakkan dan dipergiatkanlah untuk menjadikan belia tidak menganggur. Yang keduanya saya mengharapkan kualiti pendidikan di negeri Sabah diteruskan seperti mana yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri yang ada sedia ada. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Kestabilan ekonomi, politik, peningkatan kemudahan infrastruktur dan peluang pekerjaan antara harapan yang disuarakan rakyat negeri ini. Tinjauan RTM di sekitar ibu negeri mendapati rakyat mahukan jaminan keselesaan hidup yang berterusan. InsyaAllah harap-harap jalan raya itu lebih baik. Kemudian masalah-masalah air lah. Dari segi politik, ya memang banyak memberi kesan lah kepada ekonomi kita. So memang semua pun berharap jugalah untuk 2025 tu politik lebih stabil lah. Stabil so dia akan menjamin kesejahteraan untuk semua. Kami akan tengok kalau Sabah boleh jadi smart city dan juga kita tengok sekarang ni banyak pelancong datang. Jadi kami harap Sabah lebih ready untuk menerima lebih ramai pelancong dan juga membuka employment ataupun peluang pekerjaan kepada masyarakat Sabah ni sendiri. Harapan kita untuk tahun 2025, kita mengharapkan sesuatu yang pembangunan kita lagi ke depan lah. Dan ekonomi kita boleh kasih stabil. Selamat tahun baru 2025, saya mengucapkan kepada golongan belia yang ada di negeri Sabah ini akan terus dan berjaya maju dalam bidang apa yang diceburi. Selamat tahun baru 2025. Saya Mustaza dari Kuala Lumpur mengucapkan selamat tahun baru buat semua yang mengenali. Semoga tahun depan lebih berjaya dan lebih diberkati insya-Allah. Sementara itu, cuti umum sempena tahun baru 2025 dimanfaatkan warga Bandaraya Kota Kinabalu dengan aktiviti riadah di kawasan pantai dan taman-taman awam. Mereka yang ditemui RTM berkata cuti umum ini peluang untuk mereka bertemu dengan keluarga besar, terutama yang datang dari jauh. Tahun lepas kita agak sibuk masing-masing. Ramai yang berada di luar negara. So kita hanya buat peringkat keluarga masing-masing saja. So kali ini kesempatan yang ada kita gunakanlah berkumpul untuk membuat aktiviti bersama. Semalam kita sudah berhabis buat kerja apa semua. Jadi hari ini kita luangkan masa bersama family. Kami dekat Tanjung Lipat berglamping hari ini. Jadi inilah tiba masanya kita makan-makan, berkongsi cerita apa semua. So esok pun kena kerja sudah. So begitulah, sangat sesuai hari ini. Tahun lalu amat berbeza sebab tahun lalu kami hanya berada di kawasan rumah saja dan tahun ini kami keluar untuk sama-sama merealisasikan aktiviti di luar kawasan rumah, tentunya di pantai. Sebab family kadang ada yang daripada jauh dan ada yang dari dekat.
Situasi aliran trafik sempena cuti umum berjalan lancar dan tiada kesesakan lalu lintas dilaporkan, manakala sebahagian kedai di sekitar bandaraya juga tutup. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu petang ini. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Sabah.